Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Kita sambung apa yang kita berhenti semalam. Iaitu bagaimanakah sabitnya bulan Ramadan. Bagaimanakah sabitnya bulan Ramadan. Kalau kita boleh jadikan sebagai suatu kaedah, cuba perhatikan asbab-asbab untuk sabitkan bulan Ramadan. Seperti mana yang saya sebutkan semalam, ada sebab-sebab yang kewujudannya menyebabkan lazim bagi individu ataupun qadhi untuk mengambilnya. Dan kalau qadhi yang mengambilnya dan membuat keputusan bahawasanya anak bulan itu sabit, maka sabitlah kewajipan puasa kepada seluruh negeri di bawah wilayahnya. Begitu juga yang kita akan baca kelak, negeri yang berhampiran dengannya. Tetapi ada juga keadaan yang sabitnya nampak anak bulan itu dengan sabitan yang tidak boleh dibawa ke mahkamah. Tidak boleh dibawa di hadapan qadhi. Seperti diberitahu oleh orang fasik, seperti diberitahu oleh untha, seperti diberitahu oleh murahiq, hamba. Tetapi kita iktiqad bahawasanya dia adalah bercakap benar. Maka dalam situasi ini, maka wajib atas orang yang mempercayai mereka untuk puasa. Jadi kalau kita tengok, apakah ilat dia? Ilat dia adalah lil ihtiyat. Ihtiyat. Sepatutnya pemberitahuan daripada fasik. Ada kemungkinan dia tidak bercakap benar. Ada kemungkinan. Tetapi oleh kerana ihtiyatnya, kita terima juga. Kalau dah kita percaya dia benar, kita terima juga ihtiyatnya apa? Ihtiyatnya supaya apa? Supaya kita tidak terlepas awal Ramadan. Tetapi kewajipan itu tidak boleh diumumkan, tak boleh ditakmimkan. Kerana yang ada kuasa takmim, yang ada kuasa memberi arahan umum, maksudnya adalah qadhi sahaja. Faham tak? Jadi kena bezakan. Ada perkara yang mana individu sahaja. Kalau kita tengoklah, kalau kita boleh buat pecahan, pertama, wajib atas individu yang dia sendiri melihatnya. Yang kedua, wajib ke atas individu apabila dia diberitahu oleh seseorang bahawasanya orang itu melihatnya. Yang ketiga, diarahkan oleh qadhi. Kalau boleh diringkaskan. Kalau contohnya kita tengok, semalam kita baca, kalaulah anak bulan Syawal ataupun anak bulan Ramadan diletakkan tanda, kalau ada anak bulan, maksudnya bila berlakunya awal Ramadan ataupun awal Syawal, diletak tanda di sesebuah negeri. Seperti Al-Qanadil Al-Mu'allaqah Al-Manair, ataupun Ramyul Madafi', iaitu tembakan meriam. Madafi' itu maksudnya meriam. Maka itu pun kalaulah tanda itu adalah tanda yang konsisten, yang adatnya tidak berubah, maka tanda itu adalah menyebabkan kita wajib puasa. Tapi mungkin akan ada orang tanya, bukankah tanda tersebut bukan tanda syar'i, itu kan wad'i, manusia yang letak. Kalau tanda dengan melihat anak bulan, itu Allah yang letak. Tanda dengan bunyi siren ke, tanda dengan dinyalakan lampu ke, ditembak mereka, itu kan tanda. Itu kan tanda yang manusia letak. Tapi sebenarnya tanda tu
itu adalah cabang kepada hujah syarak. Hujah syarak sebenarnya, tanda yang diiktiraf adalah tanda yang diletakkan oleh sesebuah tempat dengan arahan qadhi. Memang kerajaan, pihak berwajib menjadikan itu sebagai tanda. Bukan tanda tu orang awam yang letak. Tanda tu adalah tanda rasmi bagi puasa. Jadi sebenarnya, tanda-tanda tersebut dia tetap kembali kepada syar'i juga. Faham tak? Dia tetap kembali kepada syar'i. Jadi kita jadi dia punya banner masalah tu adalah apa? Banner masalah tu adalah ihtiyat. Banner masalah tu adalah ihtiyat. Tetapi kalau nak dibandingkan subutnya ru'yatu hilal Ramadan dengan subutnya ru'yah hilal Syawal, subut ru'yah hilal Ramadan memadai satu orang. Subut ru'yah hilal Syawal dia kena dua orang. Dia mesti dua orang. Sebab itu ada iskal. Semalam kita baca, kalaulah sabitnya anak bulan Ramadan dengan satu orang, lalu wajiblah puasa ke atas seluruh rakyat. Apabila berlalu 30 hari daripada tarikh satu hari bulan, subut tadi, maka kita dah boleh raya. Maka dia akan timbul iskal. Bukankah kaedahnya untuk sabitnya anak bulan Syawal mesti dua orang? Kalau kita raya berdasarkan subut ru'yah Ramadan, pakai kiraan, seolah-olahnya kita raya dengan memadai satu orang adal sahaja. Sedangkan dia perlu dua. Maka dia jawab dalam syarah, kadang-kadang sesuatu perkara dia tak sah kalau dia adalah core, istiqlal. Tetapi dia sah kalau dia dhimnan. Jadi sabitnya raya dengan satu orang saksi tadi itu, dia berlaku secara dhimnan. Dia bukan berlaku secara apa? Istiqlalan. Jadi ada beza hukum yang sabit secara dhimnan lebih ringan berbanding kalau dia sabit secara istiqlal. Macam kita baca dalam bab buyung. Najis tak boleh dijual. Istiqlalan. Dia saja kita jual, tak boleh. Tapi kalau dia dhimnan termasuk dalam barang lain, boleh tabi'. Kalau dia tabi' boleh. Tapi kalau dia asal tak boleh. Itu maksud istiqlalan dengan dhimnan. Kalau dia beli tanah, di atas tanah itu ada tahi. Dia beli tanah sekali dengan tahi yang ada di atas tanah tersebut, maka sah jual beli tersebut. Walaupun ada elemen yang tidak sah dijual beli iaitu najis, tetapi dia sah sekiranya tabi'. Itu kaedah yang dijadikan sebagai jawapan. Okay, saya nak baca fatwa. Dia sabitan berdasarkan ru'yah ni dia memerlukan kemahiran ilmu falak. Kita hanya tahu kaedah sahaja. Kaedah bagaimana nak sabit. Tetapi kalau secara praktikal untuk tahu sabitannya, itu rujuk kepada ahli falak. Kalau kita qail bahawasanya boleh menerima qaul munajjim dan juga hasib. Dalam kitab dia, sebenarnya pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh menerima qaul munajjim dan juga hasib. Dia ada tiga qaul. Ambil Umdatul Mufti wal Musafti ada kat situ, jilid 1. Jadi kita kena baca sedikit daripada fatwa. Saya akan baca dulu fatwa Fathul Ilahil Mannan, Mufti bawah. Tu, kanan. Fathul Ilahil Mannan ni adalah fatwa kepada Mufti Tarim, Salim bin Sa'id Bukair Baghaithan. Ini soalan ini menarik. Semalam pun antara dia tanya soalan ni. Hal yajuzul akhdhu bi thubuti hilali Ramadan biwasitati sima'il idza'at. Adakah boleh kita mengambil tentang sabitnya anak bulan Ramadan dengan perantaraan dengar radio yang didengari daripada timur ataupun barat, bi annahu thabata ladaihim dukhulu sya' au khurujuhu,
bahawasanya dalam sebaran radio tu mengatakan anak bulan telah dilihat di timur ataupun di barat. Kerana biasanya kalau dalam bab ini sebaran radio ni tidak berdusta lah. Sebab dia jaga dia punya integriti dia. Jadi adakah kita boleh kias? Kita boleh kias. Kita guna kaedah tadi tu, alamat tu. Alamat yang tembak meriam, alamat yang digantung pelita. Kita jadikan ibarat tu sebagai kias. Kias apa? Bahawasanya boleh berpegang dengan apa yang kita dengar daripada radio. Adakah boleh dikiaskan begitu? Itu soalan yang diutarakan. Jadi, menarik jawapan yang diberikan oleh Syekh Salim bin Sa'id. Beliau datangkan khulasah asbab wujubi Ramadan. Asbab wajib puasa bulan Ramadan. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala biqawlihi alhamdulillah. Al-jawab wa nas'aluhu subhanahu al-hidayata wa tawfiqa lis-shawab. Dzakara al-ulama rahimahumullahu ta'ala anna dukhula Ramadan la yathbutu 'ala al-umum illa bi ahadi amrayn. Nampak tak? Bahawasanya secara umumnya anak bulan Ramadan dia tak boleh sabit melainkan dengan dua cara. Pertama, dengan bulan Syaban sempurna 30 hari. Itu sebab yang pertama yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Yang kedua, wa thubutuhu 'inda hakim. Sabitnya di sisi hakim. Bi ru'yati adlin, dengan satu orang adil yang nampak anak bulan, au ilmihi, ataupun hakim tu sendiri dia tahu. Nampak tak? Maksudnya dia itu pemerintah, tak ada siapa-siapa jadi saksi, tapi dia sendiri tahu tentang ada anak bulan. Maksudnya dia yang tengok. Dia ada perbahasan, ada kitab pun dibahaskan. Kalau kita baca dalam bab qada, boleh tak hakim dia buat satu keputusan berdasarkan apa yang dia tahu. Contohnya, kes dibawa satu orang tu mencuri. Dia ni memang nampak dengan mata dia, dia ni hakim. Orang tu mencuri. Boleh tak dia buat keputusan, saya putuskan dia ni kena potong tangan sebab saya sendiri nampak dia mencuri. Itu dipanggil qada'ul qadhi bi ilmihi. Ataupun tak boleh, walaupun dia nampak, dia tak boleh buat keputusan. Walaupun dia nampak, dia kena ada orang kedua, orang ketiga. Kena ada orang lain selain dia. Kalau dia nak buat keputusan, dia tak boleh atas apa yang dia tahu. Walaupun memang dia yakin apa yang dia nampak, tapi kaedah perundangan tak boleh. Tak boleh. Sebab dia akan timbul tuhmah. Dia kena ada orang ketiga. Dia panggil hakim, tak boleh buat keputusan berdasarkan apa yang dia tahu. Faham? Tetapi dalam bab ni dilonggarkan. Okey, ulama bahaskan adakah sabitan anak bulan ni dia mimbabi riwayah ataupun dia mimbabi syahadah. Muktamadnya dia mimbabi syahadah. Sebab itu kita perlukan orang yang menyaksikan bahawasanya dia nampak anak bulan itu orang yang cukup syarat menjadi saksi. Tidak memandai cukup syarat menjadi rawi. Sebab itu perempuan tak boleh. Tetapi dia akan ada iskal pula. Sebenarnya perempuan juga adil syahadah. Perempuan dalam setengah kes dia boleh jadi saksi. Betul tak? Seperti mana yang ada kaitan dengan perempuan. Sabitan wiladah, beranak kan? Kan boleh 4 orang perempuan. Jadi kenapa perempuan dikeluarkan daripada adil syahadah? Kalau kita tengok dalam syarah, dalam Hasyiah Tarmasi, dia kata adil syahadah fi kullil umur. Adil syahadah yang dimaksudkan dalam kitabus saum, dia adalah adil syahadah yang mana saksi dia diterima dalam semua kes. Siapa yang saksi diterima semua kes? Lelaki je. Perempuan, walaupun dia adil syahadah dalam setengah keadaan, kita tak nak yang adil syahadah begitu. Dia mesti adil syahadah fi kullil umur. Kemudian dia akan bersoal lagi. Kenapa kalau kita kata dia adalah bab syahadah, kenapa diterima masturul adalah? Dalam bab saksi mahkamah tak terima masturul adalah. Tak boleh pakai. Dia lebih mirip kepada riwayat kan? Kalau macam tu, dia lebih mirip kepada riwayat berbanding syahadah. Untuk mahkamah, dia mesti adil dengan adalah zahirah, adalah batinah. Adalah dia ada satu adalah zahirah, iaitu adalah batinah.
Tetapi dalam bab ni, kalau kita kata dia adalah bab syahadah, maka mengapa diterima juga adalah batinah. Maka di situ ulama sebut, dia mimbabi syahadah, tetapi dia ringan. Di situ point dia, dia ringan. So, bila dia ringan, dia daripada bab syahadah dari sudut tak terima adil riwayat. Tapi dia ringan sebab dia melibatkan ibadat yang mana diperlukan ihtiyat. Itu poin yang nak disebutkan. Diperlukan ihtiyat. Dia tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat dalam sabitannya. Faham? Okey. Ataupun hakim tu dia tahu. Dia sendiri tahu bahawasanya anak bulan. In bayyana mustanadahu. Sekiranya hakim itu dia menjelaskan sandarannya. Dia nyatakan, okey, esok puasa kerana saya sendiri dengan mata kepala saya nampak anak bulan. Dia tak boleh kata saya putuskan esok puasa. Dia kena nyatakan mustanad, keputusan tersebut. Mesti dia bagi apa dia panggil alasan penghakiman. Kalau dalam mahkamah tu dia alasan penghakiman. Kenapa dia putus macam tu? Kita khawatir dia putuskan tu bila dia nyatakan mustanad dia, rupanya atas sandaran yang salah. Kalau dalam bab periwayatan hadis itu, kalau jarah tu dia kena tafsirkan. Kenapa kamu kata dia ini? Sebab mungkin orang itu menyangka sifat itu adalah mencederakan perawi, sebenarnya tidak. Maka di situ. Jadi nampak tak? Kalau nak sabit puasa bulan Ramadan secara umum hanya 2 sebab je. Umum tu masuk semua orang. Tapi kalau nak sabit secara khusus banyak. Secara khusus. Khusus ini marra'ahu, orang yang nampak walaupun dia fasik, wa ala man tawatara indahu ru'yatahu. Ini ada sebut dalam Fathul Mu'in. Orang yang mana telah sampai berita mutawatir kepada dia bahawasanya anak bulan telah dilihat, au thubutuhu fi mahallin muttafiqin matla'u ma'a matla'in mahallihi, iaitu telah sampai khabar mutawatir kepada dia bahawasanya anak bulan telah dilihat di negeri yang sama matla' dengan negeri dia, wa ala man akhbarahu mawthuqun bihi annahu ra'ah, ataupun satu orang telah diberitahu kepada dia oleh orang yang terpercaya bahawasanya orang tu nampak, au annahu thabata fi mahallin muttafiqin matla'u ma'a matla'i mahallihi illam ya'taqid khata'ahu fihima. Kalau dia rasa orang tu benar, orang yang bagi tahu tadi dia bukan tersalah, dia benar, dia tak salah, ataupun orang tu tak terpercaya, macam dia ni orang fasik, tapi kita rasa dia tu benar. Wa ala man, ni masalah. Dia sebenarnya ada khilaf. Adakah satu orang munajjim ataupun hasib, dia boleh berpegang dengan kiraan dia. Kiraan dia. Dan kita pula, dia ni memang ahli falak, dia buat kiraan-kiraan, dia kata esok puasa. Kita ni, yang diberitahu oleh dia tu, wajib tak kita puasa? Maka dia kata, wajib ke atas orang yang dia tahu sabitnya anak bulan dengan kiraan dia. Dia tu secara individu, okey boleh pegang. Alal khilaf, ada khilaf. Ataupun atas kiraan bintang dia. Wa ala man i'taqada sidqal hasibi wal munajjim mimman akhbarahu ala ma qalahu ramli fima. Jadi ini, kalau ditanya soalan, adakah wajib berpegang dengan pengkhabaran daripada hasib, ahli falak, ataupun munajjim, orang yang menentukan awal bulan dengan tengok bintang? Ada khilaf. Imam Ramli kata wajib. Dalam kitab ni ada 3 qaul dia bawa. 3 qaul masalah i'timad qaulil munajjim wal hasib. Jadi dia kata, Imam Ramli kata wajib. Catatan dia, Imam Raji kata wajib i'timad qaul hasib dan munajjim. Kemudian wa ala marra'al alamat ad-dalah ala thubuti fi mahallin muttafiqin. Orang yang mana dia nampak alamat-alamat yang menunjukkan sabit anak bulan. Alamat macam tadi itulah. Bunyi meriam ke, di begitu begini. Okey. Sama ada kat negeri dia ataupun negeri yang sama matlak dengan dia. Seperti dia kata, mendengar meriam ataupun gendang. Yang mana dia punya syarat, dia ingat tak? Ini masih ada kaitan dengan Fathul Mu'in. Syarat dia mesti ada i'tiqad jazim ala thubuti. I'tiqad jazim. I'tiqad yang jazam
atas sabitnya. Sebab itu i'tiqad yang jazam tu ditakbirkan dalam setengah kitab la tatakhallafu adatan. Yang mana dia memang tahu benda itu secara pengalaman dia mungkin disebarkan bahawasanya itu memang secara khas untuk tanda Ramadan sahaja. Dia takkan buat untuk benda lain pun. Itu. Kemudian kalau terhasil jazam pada dia bahawasanya sabitnya anak bulan dengan perkara tersebut, wa ala zanni. Ni. Wajib juga puasa kalau kita zan masuknya anak bulan Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad ni dalam kes orang terpenjara, orang yang terpenjara yang tak tahu waktu. Iza alimta. Kemudian ni dia bawa khulasah. Dia khulasah tu menarik lah. Dia boleh jadi rumusan untuk semua sekali. Dia kata kalau kamu tahu perkara ini, zahara laka anna hilal Ramadan la yathbutu 'ala al-umum biwasitati sama'il idha'at min mahalin mukhtalifah. Dia kata kalau kamu telah dengar apa saya sebut tadi, anak bulan tak sabit dengan semata-mata dengar daripada radio, daripada tempat yang berbagai-bagai. Dia dengar radio Pakistan. Jadi takkanlah boleh pakai kat Malaysia punya. Betul tak? Jadi bukan maksudnya dia nak nafikan boleh beriktikad dengan radio. Tapi kita tak boleh jadikan kaedah mutlak. Asalkan mana-mana radio kata nampak anak bulan, kita dah wajib puasa, bukan. Kena tengok dulu. Bi an sabata la taim dukhulu sya'u khuruju wa amma bin nisbah lil khusus faman hasala lahu i'tiqadun jazim bi thubutihi bi wasitati sama'il idha'a min mahallin muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahalli sabata Ramadan fi haqqihi fayalzamuhu as-sawm lianna sama'al iza' fima yadhhar la yanqusu an sama'il madafi'. Dia kata boleh kias. Dia sebenarnya di radio ni soalan tu hanya dikata nampak anak bulan. Dia tak sama dengan TV. Kita punya TV tu secara pastilah memang kemungkinan tapi peratus kalau bab anak bulan ni peratus dimanipulasi tu terlalu rendah. Mungkin mustahil lah segi adatnya orang nak boleh manipulasi. Kita kena bezakan. Dia kata soalan ini bertanya berkaitan dengan ada radio bagi tahu anak bulan dilihat. Kalau kat TV itu adalah arahan daripada ulil amri. Arahan itu diperolehi melalui media. Sebenarnya soalan dia kalau tak boleh samakan soalan ni dengan soalan pengumuman waktu puasa di radio. Sebab apa? Dia bukan bagi tahu nampak anak bulan ke? Tak. Saya baca dalam Q&A tentang hilal, memang dulu ketika pengumuman dibuat, disebut walaupun kita tidak melihat anak bulan, kita tetap puasa. Jadi dulu pengumuman tu dibuat, dia ada dia punya data masa dia dalam Q&A tu, 16 muka surat. Tetapi sekarang ni dah tak ada. Semenjak tahun berapa dah tak ada sebab benda tu mengelirukan orang. Orang tak faham. Tak nampak anak bulan tapi kata esok puasa. Macam mana? Kok mana kan? Jadi sebenarnya dia adalah sebab dia. Nak terang dekat orang awam dia jadi panjang. Senang tak payah sebut terus. Cakap esok puasa, esok tak puasa. Jadi pemegang mohor itu dia hanya wakil saja. Jadi kita boleh sebut bahawasanya pemberitahuan melalui media atau medium tersebut dia adalah sesuatu yang boleh disebutkan adalah yakin, i'tiqad jazim bahawasanya memang orang tu buat pengumuman, kan? Dan pengumuman itu memang datang daripada sultan, walaupun bukan sultan yang cakap, tetapi berdasarkan adatnya, kan? Sepanjang pengalaman berpuluh tahun tak pernah tiba-tiba orang tu datang pergi menyamar ke, tanpa ada keizinan daripada raja ke, tiba-tiba elan, tak ada. Okey. Jadi soalan yang sama pada soalan yang kedua pun sama. Okey. Halas. Ini dalam Fathul Ilahil Mannan, fatwa Mufti Tarim. Okay, kita sambung balik baca kitab. Kita sambung balik. Semalam ni ada ralat. Salah. Salah dia punya altaf dia. Cuba tengok.
Muka surat dia tak sama. Tapi awal lah. Ada orang tanya surat apa? Tak sama. Tengoklah awal-awal kitab tu. Pada ibarat au thubutiha. Jadi semalam kita kata baca au subutiha juga ataf kepada bistikmal kan. Tapi salah. Yang betulnya au thubutiha ni ataf kepada fi ikhbarihi bi thubutiha. Maksudnya ada orang yang fasik. Dia bagi tahu dia nampak anak bulan. Kita iktikad dia ni tak tipulah dalam bab begitu anak bulan. Walaupun dia ni memang tunggal langgang. Tapi dalam bab ni dia tak tipu kita. Ataupun dia dengan kita dia memang tak menipu. Kita iktikad. Maka kita wajib terima. Kita wajib terima. So bila kita wajib terima, kita sajalah wajib puasa. Pemberitahuan dia tidak boleh naik sampai mengumumkan arahan tersebut. Ataupun dia bagi tahu, dia tak nampak anak bulan. Tapi dia memberitahu bahawasanya, bahawasanya anak bulan di negeri, telah dilihat di negeri yang sama matlak dengan negeri kita. Orang yang diberitahu, mukhbar. Mukhbir memberitahu mukhbar, mukhbir yang fasik tadi tu, memberitahu kepada mukhbar bahawasanya anak bulan telah dilihat di negeri yang sama matlak dengan negeri mukhbar. Dan dia bagi tahu riwayat tu datang dari dia ni fasik. Kita wajib terima tak ataupun tak wajib? Tengok. Kalau kita i'tiqad dia ni benar dalam ikhbarnya, maka kita wajib berpuasa. Okey? Kalau ditanya soalan kan, dia nampak anak bulan. Dan dia memang tahu. Dia memang tahu anak bulan tu benda apalah. Dia nampak tu satellite. Nampak kapal terbang, dia kata nampak anak bulan. Ataupun seperti mana yang masyhur lah, saya tak pernah baca riwayat tu, tapi diriwayatkan Sayyidina Anas mengatakan dia nampak anak bulan, kan? Tapi rupanya yang dia nampak tu macam ada benda kat mata dia, tengah, benda putih. Jadi dia nampak benda tu depan mata, tapi beliau dakwa nampak anak bulan masa usianya lanjut. Jadi kalau memang orang tu pasti, dia memang ada ilmu apakah benda anak bulan tu, dan dia nampak, dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Dan soalan ditanya pula, adakah dia wajib memberitahu kepada qadhi? Wajib bagi tahu. Kerana apa yang dia lihat itu akan ada kaitan yang sangat penting tentang kewajipan ibadah, kan? Kemudian ada soalan lagi, macam mana pula dia ni fasik? Kalau dia nak bagi tahu kat qadhi, dia punya syahadah tu ditolak, kan? Maka ulama bahaskan, kalaulah kefasikan dia itu tidak diketahui, kefasikan dia tidak diketahui, maksudnya dia ni mastur lah, zahirnya nampak macam bagus lah, pun dia wajib bagi tahu. Sebab dia benda ni dia tak sama. Kena faham, benda ni sebenarnya dia tak sama dengan masalah saksi dalam nikah. Sebab saksi ni dia bergantung, dia memang yakin dia nampak tu anak bulan. Sebenarnya dia fasik ke, dia tak fasik ke, semua sebenarnya wajib puasa, kan? So kalau dia sembunyikan kefasikan dia, lalu dia beritahu kepada qadhi, qadhi isytiharkan berdasarkan dia punya iklan tadi, maka sebenarnya puasa adalah sah sebab dia muafik dengan waqi'. Waqi' memang anak bulan telah terbit. Okey, itu antara furuk-furuk yang bangkit. Jadi hari ini kita masuk bab falak. Jadi falak ni kita boleh baca literal je lah. Sudah tak belajar falak kan? Sambung ibarat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walau raja'a syahidu ba'da syuru'ihim fis saum lam yajuz lahumul fitru. Kalaulah saksi dia patah balik tu dia menarik balik pengakuan dia. Dia kata saya sebenarnya tak nampak. Tetapi masyarakat telah mula puasa. Adakah mereka boleh membatalkan puasa? Jawapannya apa? Lam yajuz lahumul fitru. Tidak boleh
mereka membatalkan puasa. Tak boleh. Dia dalam bab saksi kita akan jumpa masalah saksi tarik balik. Saksi tarik balik. Macam contohnya kan, dia saksi orang tu zina. Kemudian tarik balik. Bila dia tarik balik, maka dia akan kena hukuman apa? Dia kena hukuman qadhaf. Bagaimana pula kalau saksi nikah ternyata, dia bukan saksi nikah lain. Saksi nikah ternyata rupa-rupanya dia ni fasik. Masa dia saksi tu dia fasik. Lepas tu baru tahu. Ataupun dia dakwa dia fasik. Ada beza tu. Dia kata saya sebenarnya fasik. Satu lagi ternyata dia fasik. Diketahui dengan sumber lain. Jadi itu pun akan berlaku masalah selepas tu. Tapi dalam masalah-masalah ini hakim tak akan kena apa? Hakim dia ada immunity. Maksudnya dia buat satu keputusan berdasarkan saksi, tapi rupanya saksi tipu. Keputusan dia orang tu kena potong kepala. Contoh kan. Orang tu dah mati dah. Adakah dia kena? Dia ya kisah memang tak lah. Tapi paling kurang adakah dia kenakan diat? Tak. Kalaulah hakim menanggung risiko dalam kesalahan keputusan dia, maka susahlah kerja hakim. Faham? Sebab itu diberi satu immunity. Tahu immunity? Imun ni imun daripada corona. Dia ada satu kekebalan. Bahasanya dia ada satu kekebalan. Dan syarat pun diberi kekebalan kepada dia. Kan? Kalau dia dah mengikut prosedur dalam penghakiman dia dah ikut prosedur semua. Tapi sebenarnya saksi tu palsu. Tapi keputusan dia tak tahu orang tu palsu kan. Hakikatnya zahir. Keputusan dia mengakibatkan orang itu terpotong tangan ke, orang itu disebat ke. Lepas itu barulah. Maka hakim tak boleh didakwa. Hakim tak boleh kena dakwa. Kan? Cuma dia tu bolehlah menerima pampasan ke apa ke. Tapi bukan hakim yang akan. Kena letak kekebalan tu supaya hakim tu dia bebas dalam buat keputusan dia. Okey, maka dalam masalah ni dia kata tak boleh mereka berbuka puasa. Sebab bila mereka dah mula, dia kata li'anna syuru' fihi, ini dalam nihayah ilat dia. Li'anna syuru'a fihi bimanzilatil hukmi bi syahadah. Bila hakim dah ambil syahadah dia punya tarik balik kita tak pakai. Sebab dia akan menyusahkan. Bukan semua tarik balik itu diterima. Faham? Dia ada period masa. Ada masa yang mana boleh tarik balik kenyataan. Ada masa yang dah tak boleh. Kalau sudah dibuat keputusan, mana boleh tarik balik? Kalau kita layan sebarang tarik balik, bila-bila masa pun boleh tarik balik, maka susahlah pengurusan mahkamah kan. Maka sebab tu dia ada masa. Okey, dia ada waktu yang boleh tarik balik. Tapi bila dah masuk satu fasa, dia dah tak boleh tarik balik. Jadi itu kaedah dia. Maka mereka tak boleh puasa. Kita kira bila mereka dah mula, maka mulanya mereka ini seperti seolah-olah keputusan telah dibuat oleh apa? Oleh hakim. Ataupun hakim tu memang telah buat keputusan walaupun mereka belum mula. Okey. Allahu Akbar. Habis. Yang ni lah masalah matlaq ni. Wa idza thabata ru'yatuhu bi baladin lazima hukmuhu al balad al qarib dunal ba'id. Yang ini kita boleh baca zahir je. Untuk perinciannya perlu belajar ilmu falak. Kan? Ada satu soalan yang ditanya, kalaulah dia sebenarnya dalam menentukan anak bulan ada kaedah dipanggil hisab hakiki. Dia ada tiga cara. Hisab hakiki, satu lagi ru'yah hakiki, satu lagi dipanggil menggabungkan keduanya. Menggabungkan antara hisab dan juga ru'yah. Faham tak? Maksud kita hanya pakai ru'yah aja. Kita bergantung nampak tak nampak, bas. Kita tak akan kira. Itu dipanggil hanya pakai ru'yah sahaja. Faham? Satu lagi dia pakai kira je. Kira.
tak tengok pun. Kan? Kita kira. Kalau berdasarkan kiraan dia, ada kaedah dia. Kalau kiraan tu menunjukkan esok satu hari bulan, bas, kita akan puasa. Yang dipraktikkan sekarang adalah menggabungkan, faham? Menggabungkan antara ru'yah dan juga hisab. Menggabungkan. Dan digunakan kaedah apa? Imkanur ru'yah. Imkanu ar-ru'yah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul, imkanu ru'yah ni bukan yang muktamad mazhab Syafi'i lah. Dia lebih kepada mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Tetapi itu yang telah diterima pakai di sini. Ada dia punya sejarah. Dia ada beza tu, fasa penggunaan kaedah di Malaysia ni. Dia ada kaedah berbeza mengikut dulu guna kaedah lain. Sekarang ni mereka bersetuju untuk guna satu kaedah. Okey. Sebelum tu, jadi ditanya, kalau ikut dia punya Malaysia punya ketebalan awan, ghalibnya tak boleh nampak anak bulan. So kalau ghalibnya tak boleh nampak anak bulan, kenapa kita duk tengok anak bulan? Okey, saya baca daripada kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Umdatul Mufti wal Mustafti. 278. Muka surat 278 jilid 1. Menarik. Istadhara Syekhuna radhiyallahu anhu anna al-khuruj li ru'yati hilal Ramadan wal Hijjah wa tulu'il fajri wa ghurubi syamsi wa zawaliha wa ma'rifatil asri wa dhahabi syafaqil ahmar fardu kifayah. Jadi Al-Ahdal mengatakan, guru dia Al-Ahdal juga, bahawasanya keluar untuk mencerap anak bulan. Bulan yang ada kaitan dengan ibadat lah. Keluar anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal, anak bulan Zulhijjah, kemudian waktu-waktu solat. Hukum dia adalah fardu kifayah. Wa hasiluhu anna talaba dukhuli waqtil ibadah al-wajibah fardu kifayah. Khulasah dia, anna talaba dukhuli waqtil ibadah al-wajibah fardu kifayah. Jadi atas semangat fardu kifayah itu, tempat-tempat di Malaysia ni ada 29. Di Malaysia ni ada 29 tempat untuk mencerap anak bulan. Jadi kita ada buku Falak Syar'i. Dalam ni dia ada senarai tempat. Antara tempat yang bagus, yang dikatakan banyak, ada kadang-kadang dilihat juga anak bulan, di Teluk Kemang. Itu antara tempat cerap yang bagus. Bagus tu maksud segi lokasi lah. Kan dia ada kawasan barat, kawasan timur. Tengok ni, ada 29 lokasi lihat anak bulan. Kalau di belah KL ni, kita pakai Menara Kuala Lumpur. Kalau di Selangor, Bukit Melawati ataupun Bukit Jugra. Di Negeri Sembilan, Teluk Kemang. Melaka, Tanjung Bidara. Kalau di Johor, Pontian Kecil. Kalau di Langkawi ada Alostar, ada Kota Baharu, Kampung Pulau Sayak, Pantai Aceh, Pasir Panjang, Bukit Tembeling, Berincang. Berincang tu dekat mana? Cameron Highland kan? Pulau Perhentian, Balai Cerak Kuza pakai, Bukit Besar, Bukit Pelindung. Ini ada 29 balai cerap di seluruh Malaysia. Dan cerapan anak bulan tu dia akan buat pada 29. Dia akan buat 29. Okey, kita baca je lah, kita pun tak faham secara hakiki lah. Sebab dia guna istilah kan. Jadi istilah tu kita tengok dia sebenarnya telah dibentuk satu kerjasama dengan negeri-negeri sekitar, Singapura, Brunei, Indonesia, yang digelar sebagai MABIMS. Dia kata MABIMS, singkatan kepada Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. MABIMS telah ditubuhkan semenjak tahun 1992. Semenjak kebelakangan ini telah timbul beberapa masalah berhubung tidak seragam peraturan dan perkiraan tarikh hijrah di kalangan negara-negara ASEAN.
Hal ada terdapat setengah negara bermula puasa Ramadan atau berakhirnya Aidilfitri, ada yang terdahulu sehari dan ada yang sebaliknya. Oleh kerana untuk mengatasi hal ini, satu musyawarah jawatan kuasa penyelaras ru'yah dan takwim Islam telah ditubuh yang terdiri dari negara Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dengan panggilan singkat MABIMS. 7 yang telah ditubuhkan 1992. Ini dia adalah dia punya kaedah contohnya kan. Dia orang guna pakai kaedah mesyuarat. Ini adalah bagi mencari jalan mengadakan sebuah takwim hijrah yang seragam berdasarkan kepada takwim imkanur ru'yah, yang bermaksud kemungkinan kelihatan, visibility anak bulan hilal di hari ru'yah. Hari ru'yah ni hari apa? 29 Syaban. Atas dasar ini, pada akhirnya satu ketetapan telah tercapai pada hari ru'yah jika didapati. Salah satu syarat yang berikut di bawah ini ada, maka bolehlah diambil kira wujud anak bulan di atas ufuk, yang mana mengikut pakar-pakar ahli falak dan astronomi dalam bidang ini, anak bulan boleh dilihat sekiranya tiada sesuatu yang menghalangnya. Ini syarat dia lah. Tengok syarat dia. Ketika matahari terbenam, altitude ketinggian bulan mestilah berada tidak kurang daripada 2 darjah. Ketinggian dia 2 darjah. Kemudian jarak lengkung sending di antara bulan ke matahari tidak kurang daripada 3 darjah. Itu yang pertama. Atau ketika bulan terbenam, umur bulan tidak kurang daripada 8 jam selepas ijtima' telah berlaku. Nampak? Jadi istilah-istilah tu yang faham tu, ijtima' tu maksudnya apa? Kita ada ijtima' kudama'. Ijtima' ni maksudnya pertemuan matahari, bulan dan juga bumi. Dia ada ijtima'. Jadi daripada ijtima' tu dengan bulan tenggelam, dia jangan 8 jam. Jadi itu semua dia ada kiraan dia. Dia perlu kiraan matematik. Tapi itu keputusan yang telah dibuat, maka telah dirumuskan satu takwim. Okay, kita bagi contoh kan. Contohnya pada 19 Julai 1993, ijtima' berlaku pada jam 7.25 petang. Manakala matahari terbenam pada 7.37 malam di hari yang sama. Bererti ijtima' sudah berlaku selama 12 minit sebelum matahari terbenam. Manakala bulan terbenam pada jam 7.29 malam. Bererti ijtima' ke bulan terbenam berada selama 80 minit. Dan altitude ketinggian anak bulan berada 1.4414 di bawah ufuk. Jadi kalau ikut ni nombor tadi kan tak cukup, dia kena 2. Lepas tu jam dia baru 40 minit, dia mesti 8 jam. Jadi itu dia adalah kiraan-kiraan dia. Sebab itu kiraan logik falak lah. Logik falak, kalau cukup syarat ni, walaupun ada ghaim, walaupun tak nampak, tapi sebenarnya dia mesti ada. Dia guna kaedah, adakah maksud daripada anak bulan tu ada anak bulan ataupun nampak anak bulan? Ada ke nampak? Kan? Jadi mereka yang imkanur ru'yah ni dia pakai apa? Maksudnya adalah. Bila ada anak bulan, jadilah 1 hari bulan. 1 hari bulan, wajiblah puasa. Jadi sebab itu dia bukan solid atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi benda tu dah dimesyuaratkan. So kita untuk merosakkan geng-geng Freemason lah. Okey, khalas. Itu lebih kurang apa benda tadi kita dengar perkataan ijtima', altitude, apa garis lengkung, matahari, bulan, apa semua. So benda tu adalah fun yang sebenarnya boleh dipelajari kan. Sebenarnya kalau kita belajar, kita boleh faham dia punya kaedah-kaedah tersebut. Okey. Wa idza sabata ru'yatuhu bi baladin lazima hukmuhu al balad al qarib dun al ba'id wa yasbutu al bu'du bi ikhtilafil matali' ala asah. Apabila anak bulan sabit di satu negeri, maka lazimlah puasa hukumnya akan negeri yang dekat, tidak lazim negeri yang jauh. Wa yasbutul bu'du, dan sabit oleh jauh itu dengan berbezanya matlak. Semalam pun dah sebut. Dalam mazhab ni Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ada khilaf antara Ramli dengan Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Definisi jauh tu apa? Imam Rafi'i mentarjihkan apa? Masafatul qasri. Bukan Imam Syafi'i, Imam Rafi'i saja. Imam Haramain pun tarjihkan yang itu. Sebab dia kata syarak tidak. Kalaulah syarak tu dalam menentukan anak bulan, kita pakai matlak. Matlak ni kena ada ilmu falak. Kena ada ilmu falak. Sedangkan
dalam hukum-hukum wad'i dalam syarak tidak dikaitkan dengan ilmu falak. Sebab ada hadis yang mengatakan Nabi SAW bersabda, kita ni adalah umat ummi, la naktub, kita tak menulis, kita tak mengira. Jadi kalaulah bebanan untuk tahu sesuatu tempat itu perlu menggunakan kaedah-kaedah rumit ni kan, maka sedangkan syarak dia tak ada. Ilmu falak pada ketika zaman Nabi pun tidaklah begitu rancak kan, diketahui oleh orang Islam dengan alasan tersebut. Jadi ditolak. Ditolak sebab kita kata kita tak boleh nafikan bahawasanya ada hukum-hukum syarak yang memakai alam, seperti waktu-waktu solat. Waktu solat itu kan adalah berdasarkan alam, yang mana putaran dia itu sama ada kita tengok dengan mata ataupun kita boleh kira. Sebab dia punya putaran dia tak akan takhalluf. Sebab dia punya konsisten kiraan dia tu adalah tepat. Sebab itu ulama Imam Subki kata, kalau ada satu orang dia dakwa nampak anak bulan, tetapi kalau berdasarkan kiraan hisab, mustahil anak bulan boleh dilihat sekarang. Mustahil. Maksud berdasarkan kiraan falak, anak bulan tak mungkin terbit. Belum sampai matang lagi. Tapi dia kata nampak anak bulan. Walaupun dia saksi yang adal, dia panggil dalam masalah ni zanni telah ta'arud dengan qat'i. Jadi orang kata, macam mana pula kamu kata hasil kajian falak ni sebagai qat'i? Ia kena faham bahawasanya yang ulama kata yang hasil kajian falak yang boleh mematahkan atau membatalkan penyaksian saksi yang adil itu, iaitu apabila dia diasaskan oleh mukaddimat yang qat'i. Dia ada kiraan-kiraan falak ni yang memang qat'i, dia bukan zanni, dia bukan takhmin. Macam kiraan matematik. Kiraan matematik tu adalah kiraan qat'i. 2 tambah 2 4, itu adalah kiraan qat'i segi logik kan. Dalam akli pun dia ada benda yang memang qat'i dan dia ada benda yang zanni. Maka kalaulah capaian falak tu berdasarkan kaedah-kaedah yang qat'i. Sebab kaedah dalam falak pun ada yang zanni. Kalau berdasarkan kaedah qat'i yang telah dibuat rumusan, maka menurut logiknya tak boleh nampak anak bulan, maka kita akan tolak. Kita akan tolak dia punya penyaksian tersebut kerana dia dikira zanni. Yalah, dia bukan, dia walaupun ada kan masih bersifat zanni, bukan qat'i. Kalau qat'i khabar mutawatir barulah qat'i kan. Maka ditolak. Okey. Matla' alal asah. Tengok matla' ni. Wal muradu bi ikhtilafiha. Apa maksud berbeza matla'? An yataba'adal mahallan. Dua tempat itu jauh. Bihaisu, sekira-kira. Lau ru'iya fi ahadihima lam yarahul akharu ghaliban. Dia punya jauh dia, kalau dilihat di satu tempat, maka tidak boleh dilihat di tempat yang lain. Qalahu fil anwar. Ini ikhtilaf matla' yang ditafsirkan oleh pengarang kitab Al-Anwar, Ardebili. Dia kata maksud berbeza matla' ialah dia punya jarak tu, jarak tempat nampak dengan tempat tak nampak tu adalah jarak yang mana kalau nampak dekat sini, dia memang tak boleh nampak dekat tempat ni. Maksudnya jarak tu jauh lah. Pendapat muqabil kan dia ukur jauh tu dengan masafatul qasri. Masafatul qasri. Maksudnya kalau tempat nampak dengan tempat tak nampak tu jauh dia 90 km, masafatul qasri, maka nampak kat sini tak akan sabit apa? Tidak akan sabitkan di sini. Sebab dia tak mungkin. Sebab dia punya tempat terbit lain. Kalau terbit kat sini, dia tak terbit dekat sini. Dia pakai masafatul qasri. Tapi pendapat tu adalah dhaif. Sebab dia bertentangan dengan waqi'. Faham? Dia bertentangan dengan waqi'. Kalau kita kata hanya ukuran dia masafatul qasri, tak. Sebab jarak masafatul qasri masih lagi boleh berlaku anak bulan di sini juga nampak di sini. Jadi pendapat tu dia jadi dhaif. Dan pendapat yang masafatul qasri pun sebenarnya dia nak jadikan itu jarak syarak. Sebab syarak kan dalam mengukur jauhnya sesuatu, dia pakai jarak qasar kan. Tapi dalam bab ni tak boleh pakai kan. Dalam bab ni dia kan benda waqi'. Nak bulan tak nak bulan, dia mana boleh pakai jarak yang ditentukan oleh
oleh syarat. Itu pun kias, bukan ada hadis pun yang mengatakan bahawasanya jauhnya dalam menentukan bulan tu masafatul qasri. Jadi sebab tu pendapat tu dhaif. Wa qala Taj at-Tabrizi wa aqarrahu ghairuhu la yumkin ikhtilafuha fi aqalla min 24 farsakhan. Ini saya baca dalam Hasyiah Tarmasi, ada ulama rad lah, dia kata batil. Ini teori daripada Tabrizi. Ini sebenarnya ini semua dia ada ketepatan kajian sekarang. Real punya kajian dah ada. Cuma figure tu kita tak ada lah. Untuk Malaysia punya macam mana figure matlak tu. Benda tu ada dah, semua dah ada. Cuma saya tak ada lah dia punya nombor-nombor tu. Untuk satu matlak tu berapa kilometer akan mengakibatkan berbeza matlak. Jadi Tabrizi ni kata tak mungkin, dia kata tak mungkin berlaku ikhtilaf matlak kalau kurang daripada 24 farsah. Maksudnya satu tempat dengan satu tempat yang lain, paling minimum, paling awal ataupun paling pendek jarak dia untuk apa? Untuk berbezanya matlak, dia mesti lepas daripada 24 farsah. Dia tak boleh tempat tu 20 farsah je tapi matlak dah berbeza. Dia kata tak boleh berlaku. Dia kalau paling imkan, paling minimum mungkin berbeza matlak, dia mesti lebih daripada 24 farsah. Faham tak? Berapa? Satu farsah berapa? Berapa? Satu farsah 16 km. Jarak masafatul qasri berapa farsah? Berapa? 16 farsah. Jadi kalau 16 farsah tu 16 farsah, satu farsah sama dengan 3 mil. Tu kali 3 tu 48 batu Hashimi. 16 kali 3 kan 48. Kalau kita ambil lah pakai kiraan yang dibuat oleh Ahmad Hashim tu, 16 farsah bersamaan dengan 90 km kan, maka berapakah kilometer bagi 24 farsah? 16 kita ada bagi lagi 8, kita ada bagi lagi 8 lah kan, nak dapatkan 24. Jadi senang je. Kita dapatkan satu farsah tu berapa kilometer? Jadi 16 bahagi 90 bahagi 16. 90 bagi 16 berapa? 90 km bahagi 16. 5.6. Okey, kita dapat dah. So kali 24. Betul tak? 135 tepat. Diorang kira dah. 135. 135 km. 135 kilometer. Itu 124 kilo. Itu dia berasaskan berapa kilokah bagi satu farsah. Dia benda tu kan memang khilaf. Tapi saya pakai kiraan yang Ahmad Bik tu 89 perpuluhan apa? 4. 89.4. Dalam buku Dalil Mufasafir. So berasaskan tu. Benda tu memang khilaf. Kalau orang ambil masafatul qasri 80 kilo, memang dia akan jadi kurang daripada 135 km. So kita pakai berasaskan masafatul qasri sama dengan 90. Kalau nak ambil tepat lagi 89 perpuluhan tu, lepas tu bahagilah. Maka tapi pendapat beliau ni ada sebahagian ulama sangkal. Kalau saya boleh baca dalam kitab ni, dalam kitab Hasyiah Tarmasi, wala yumkin ikhtilafuha fi duni 24 farsakhan. Itu dalam kitab Al-Manhajul Qawim. Hadha manqulun, ini kata Hasyiah Tarmasi, hadha manqulun an Taj at-Tabrizi fa innahu qala ru'yatul hilal tujibu thubuta hukma ila 24 farsakhan lianna fi aqalla min dhalika la takhtalifu bi ikhtilafi masafatil qasri wa nisfiha. Qala fi at-Tuhfah wa tabi'uhu. Banyak ulama ikut kiraan Tabrizi ni. Wa kana mustanaduhu al-istiqra'. Ini At-Tabrizi ni dia sebut begitu berasaskan kajian beliau lah. Wa bihi insahah.
Ha. Kalaulah betul, maksudnya perkataan Ibnu Hajar pun dia pun tak yakin juga kan. Kalaulah betul perkiraan Tibrizi ni, maka yandafi'u qaulur Rafi'i anil imam yutasawwaru ikhtilafa fi duni masafatil qasri. Faham? Maksudnya tertolaklah perkataan Imam Haramain yang mengatakan boleh berlakunya berbezanya matlaq kurang daripada masafatul qasri. So kalau kurang masafatul qasri, kita ambil 24 farsah kan. Kurang daripada 24 farsah tak boleh. Masafatul qasri lagi sikit daripada 24 farsah. Tetapi kata Hasyiah Tarmasi, wa fi qawlihi in sahha isyaratun ila tawaqquf. Maksud Ibnu Hajar pun dia tawakuf juga untuk mengambil formula tadilah. Dia formula tu macam saya sebutlah. Dia formula ni, dia bukan hukum syarak. Dia berdasarkan wakil. Itu kiraan Tibrizi kan? Kan? Mungkin kiraan tu sesuai dengan situasi tempat dia ke? Wallahu alam, altitude dia, longitude. Tapi untuk tempat kita memang ada real punya kiraan. So benda tu kena belajar. Faham? Kena belajar. Khalas. Itu kita buat nota lah. Nota maksudnya Ibnu Hajar dia tawakuf pada kiraan yang dibuat oleh Tibrizi. Kemudian wa nabbah Subki, Imam Subki dia ada tulis kitab khas ni tentang masalah ru'yah ni. Apa nama kitab dia? Boleh search. Wa nabbah, pesan kita ada rasa tentang masalah ni. Wa nabbah Subki wa tabi'ahu ghairuhu ala annahu yalzamu min ar-ru'yah fil bilad syarqi ru'yatuhu al-biladal. Al-bilad ke fi fil baladil gharbi min ghairi aksin. Imam Subki dia telah bagi tambih dalam kitab dia. Beliau kata, kalau anak bulan nampak di negeri syarqi, negeri timur, maka nampaklah di negeri barat. Tapi kalau nampak di negeri barat, maka tak lazim boleh nampak di negeri timur. Elak dia, kerana malam dia masuk lebih awal di negeri timur berbanding masuk di negeri barat. Ini pun benda yang ada logik segi falak dia, kan? Dia kata kalau nampak dekat nanti kat depan Mesir dengan Mekah tu. Okey. Dia punya elak dia kata kalau nampak di negeri timur, maka nampaklah negeri barat. Kalau nampak di negeri barat, tak semestinya nampak di negeri timur. Dan berdasarkan qadiyah daripada wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqiyyin lazima kulla gharbiyyin bin nisbati ilaihi al-amalu bitilka ru'yah wa in ikhtalafatil matali'. Dia kata kat sini, kalau kita tengok qadiyah kalam mereka, kalau kita pakai umum macam ni, kalau dilihat di negeri yang timur, maka negeri yang sebelah barat wajib beramal dengan ru'yah tadi walaupun matlak berbeza. Jadi iskal pula. Bukankah kita guna kaedah ru'yah yang akan melazimkan negeri lain kalau sama matlak? Tapi kalau kita tengok umumnya perkataan ulama Syafi'i, dia kata macam mana? Dia kata kalau nampak di belah barat, di belah timur, nampaklah belah barat. Tanpa dia highlightkan dengan syarat berbeza bersamaan matlak. Jadi kalau qadiyah kalam mereka, syarat sama matlak tu tak ada dalam kes timur dan barat. Itu dia kata wa qadiyatu kalamihim. Qala fi tuhfah, baca dalam syarah. Wa fihi munafatun li zahiri kalamihim. Dia kata kalau kita guna kaedah macam tu, dia jadi macam tidak konsisten lah. Kata ru'yah ni dia mesti sama matlak, barulah iktibar kan. Tapi kalau pakai kaedah umum nampak kat timur barat wajib walaupun beza matlak, dah macam mana pula dia punya kaedah tersebut. Jadi khulasahnya benda ni kita masih terapung-rapung. Sebab dia ada stand bijak dia. Itu semua ini sebahagiannya.
kaedah dia kena tengok yang sebenarnya macam mana cerapan tu berlaku, dan kaedahnya insya-Allah kena belajar dalam ilmu falak. Dalam buku apa ni, falak syar'i. Falak syar'i. Falak syar'i ni bagus. Kalau ada guru yang boleh ajar, bagus. Contohnya dalam ilmu falak kita ada astronomi, astrologi, astrofisika, astrometri, astromekanik, kosmografi, kosmogoni, ilmu hisab, kosmologi, falak syar'i. Jadi yang maksudnya orang agama kena belajar falak syar'i. Yang lain tu semua dia hanya belajar alam lah. Alam ni macam mana, apa semua. Tapi segi atas nama fardu kifayah, falak syar'i lah. Falak syar'i sebab dia maksudnya dia nak kaitkan perubahan alam dengan ibadat. Kalau yang lain tu dia hanya contohnya kan, ilmu astrometrik, cabang. Dia ada furu' ilmu falak, ilmu astronomi. Cabang dari astronomi yang kegiatannya membuat pengukuran ke atas benda-benda langit. Dia ukur. Contohnya bulan planet Mushtari berapa besar dia, ukur lilit dia. Matahari berapa besar dia, kan? Bulan berapa besar dia. Dia ada kaedah tu untuk kira, kan? Bidang ini mengkaji ukuran saiz objek kajian serta jarak pun. Contohnya matahari dengan bumi berapa jauh. Kelajuan cahaya berapa. Itu semua kan ada dalam buku ni. Buku falak. Kita ada buku je lah, kan? Maulana Musa buku falak Al-Hayatul Kubra. Ini muqarrar. Ini memang beliau tulis ni untuk muqarrar dipelajari di madaris. Dia ada buat Al-Hay'ah Sughra, Wusta dan Kubra, kan? Dia buat muqarrar silibus. Tulis bahasa Arab, kan? Cuba tengok dalam buku ni. Semua ada. Tulis bahasa Arab tu kan senang falak. Tulis dalam. Kalau di Saulutia, kitab falak ni, di mujuk pun belajar As-Sahmim. Sahmim ni kira kitab yang dibuat muqarrar lah, dia mudah. Ni. Jadi dalam ni Musa dia ada terangkan tentang kelajuan cahaya, apa benda, graviti dan seumpamanya, semua ada. So benda tu belajar tentang makhluk Allah lah. Tapi kita minat nak belajar tu sebab dia perlu apa? Yalah, dia perlu pandai matematik. Tapi penting lah. Waktu semayang dan juga kiblat. Waktu semayang, kiblat, hilal. Benda tu yang ada kaitan dengan alam. Habis. Wallahu alam. Uish, lagi 5 minit je. Wa innama, ini senang ni. Wa innama yajibu saum Ramadan. Ini senang. Hanya saja wajib puasa bulan Ramadan ala kulli mukallaf, atas setiap mukallaf. Ai balighin aqilin. Jelas? Mutiqin lahu ai lis-saumi hissan wa syar'an. Jadi wajib puasa ni atas mukallaf. Jelaslah. Dia dalam ibadat, apa ibadat yang syarat wajibnya tak ada mukallaf? Apa? Cuba kita tahu. Apa ibadat yang syarat wajibnya tidak ada syarat mukallaf? Maksudnya tak ada syarat balik dan berakal. Apa dia? Astaghfirullahalazim. Malukan. Tahu kot. Apa ibadat dia? Zakat. Zakat lah. Zakat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi lain. Zakat lah ibadat yang mana wajibnya zakat atas sabi. Wajib. Wajib zakat atas majnun. Wajib atas harta dia lah. Yang akan mengeluarkan ni wali dia. Kan? Ikhraj tu wali. Yang berdosa tu wali. Tapi harta dia tu akan apa? Akan dikeluarkan daripada dia. Kan? Lain semua memang syaratnya balik berakal. Betul tak? Tapi sah pula. Apakah ibadat yang syarat sahnya balik berakal? Yang tidak ada syarat sahnya balik berakal? Apa dia? Balik, bukan? Balik, berakal lah. Berakal. Tamiz. Berakal. Apakah ibadat yang mana tidak ada syarat berakal dalam sahnya? Sahlah secara umum. Boleh. Haji dan umrah. Tamyiz. Tamyiz tu sihatul mubasyarah. As-sihah mutlaqan, sah ibadat tu secara mutlak. Umrah syaratnya Islam je. Islam bas. Budak yang belum mayyiz pun sah, tapi dengan syarat-syaratnya.
dia tak boleh buat sendiri. Wali dia akan niatkan dan semuanya. Nampak tak? Ibadat lain, paling kurang syarat dia mumayyiz, paling kurang. Puasa, mumayyiz. Apa dia? Semayang, mumayyiz. Masuk Islam? Masuk Islam syarat dia? Baligh. Baligh. Masuk Islam syarat dia mesti baligh. Baligh dan berakal. Faham? Kalau dia berakal tapi kan khilaf dengan mazhab Hanafi juga. Ma'ruf. Kita khilaf mazhab Hanafi, adakah sah budak yang belum baligh dia nak masuk Islam? Bagi kita tak sah. Tapi kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita jaga dia lah sampai dia sah. Okey, bahasan tu dah baca. Okey, lis-shaumi hissan wa syar'an. Dia mesti mampu untuk puasa segi hissi. Hissi tu maksudnya fizikal dia memang boleh puasa, dari segi syarak. Kalau orang tu dia tak mampu puasa daripada segi syarak. Dia tak mampu puasa daripada segi syarak. Apa maksud dia? Fala yajibu ala sabi. Sabi ni tak cukup syarat apa? Baligh. Wa majnun tak cukup syarat berakal. Wala ala man la yutiquhu. Orang yang tak mampu hissi. Macam mana dia tak mampu segi fizikal? Dia likibar, tua. Au marad la yurja bar'uhu. Kibar dan marad la yurja bar'uhu, mereka ini tidak wajib puasa. Sebenarnya ulama bahaskan, kan kita belajar dalam Safinah, ada dua. Dua ni dia hanya wajib fidyah atau wajib qada. Ni lah. Siapa? Kabir, syekhun fanin, dan orang sakit yang la yurja baruhu. Dia ni dia memang tak wajib puasa langsung. Faham? Dia beza dengan orang haid. Ulama kata orang yang haid wajib puasa, tapi dia ada manik. Kan? Dia ada manik, sebab tu dia kena qada. Sebab tu ada qada, kan? Tapi orang yang tua, syekhun fanin, dengan orang yang sakit, dia punya kewajipan dia adalah bayar fidyah. Itu kewajipan dia, bukan puasa. Ada ayat Quran, wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun tu. Ya, ayat Quran tu yutiqunahu, tapi dalam tafsir ditakdirkan la yutiqunahu. Ayat ni menjadi dalil kepada ni. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun. Dia punya kewajipan ialah fidyah. Puasa tu memang tak ada langsung. Sebab itu ulama kata, kalaulah ditakdirkan orang tua ni, orang yang sakit yang sepatutnya tak ada harapan nak hidup, tiba-tiba sihat secara luar biasa, adakah dia wajib qada? Tak wajib. Tak wajib. Nampak tak? Kenapa tak wajib? Sebab dia memang puasa langsung tak wajib atas dia. Dia hanya wajib bayar fidyah sahaja. Sebab itu kat sini kan diletak syarat wajib puasa orang yang wa 'ala man la yutiqu li kibari aw mar la yujabru wa yalzamuhu muddun li kulli yawmin wala 'ala haidin wa nufasa li annahuma la tutiqani syar'an. Ini contoh bagi syarak. Segi syarak dia tak boleh puasa. Segi tubuh dia boleh puasa, kan? Dia puasa tak ada masalah. Tapi segi syarak halang dia daripada puasa. Dan benda ni maklumlah dalam fiqh memang hissi syar'i. Hissi syar'i kita akan jumpa banyak, kan? Contohnya tak wajib sembahyang Jumaat segi hissi. Sebab halangan tu hissi. Hissi maksudnya sakit, kan? Hissi. Ada halangan segi syarak, kan? Kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dia langgar ulil amri, perintah. Jadi tak wajiblah segi. Halangan segi syarak tu bukan hissi, kan? Maksudnya halangan daripada ulil amri tu dipanggil syar'i. Syaraklah yang memerintahkan supaya mematuhi, kan? Walaupun wilayah ni tak ada sembahyang Jumaat, melainkan, kan? Seluruh wilayah tak ada sembahyang Jumaat, melainkan mungkinlah malaikat datang sembahyang. Okey?
Wa farduhu ay as-sawmi niyatun bil qalbi. ولا يشترط تلفظ بها بل يندب ولا يجزي عنها التسحر وإن قصد بالتقوية على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض له في النية. Nampak? Ini masalah niat. Kita habiskan niat malam ni insya-Allah. Dan bermula fardunya puasa niat bil qalbi maklum. Bil qalbi ni maklum. Niat mestilah hati. Wala yushtaratu talaffuzu biha. Tidak disyaratkan melafazkan niat. Tak ada syarat. Ada ibadat yang memang berlaku khilaf, adakah wajib lafazkan niat tu? Ada. Apa dia ibadat tu? Cuba kita tahu. Mazhab Syafi'i. Haji. Faham? Mazhab Hanafi wajib, kan? Haji adalah ibadat yang dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, adakah tu nawaitul hajjah tu wajib dilafazkan ataupun tidak. Muktamadnya taklah. Kita tak ada mana-mana ibadat yang niat tu wajib dilafazkan. Maksudnya untuk sah niat tu mesti dilafazkan. Tapi ada ibadat yang mana syarat dia kena lafaz. Banyaklah. Contohnya nazar, contohnya sumpah, talak, rujuk, banyaklah. Dia kalau dalam hati tak jadi. Tak jadi. Li'an ke apa semua. Dia panggil apa? Benda tu qauliyah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau satu orang dia nazar dalam semayang, dia nazar, lafazkan nazar dia, batal tak semayang dia? Tafsil. Apa tafsir dia? Nazar najas dengan nazar. Yang sahnya tabarrur lah. Tabarrur lah sah. Walaupun bahasa Melayu. Dalam semayang, apakah perkara yang membatalkan semayang? Yang tak membatalkan semayang, baca Quran, zikir, ataupun sebarang ibadah qauli. Dia buat ibadah qauli dalam semayang, seperti nazar yang kita sebut kan dalam Muqaddimah Hadramiyah. Jadi kalau dia nazar dalam semayang, lafaz. Memang lafaz, dah nazar namanya lafaz. Tak batal sebab dia termasuk ibadah qauli, dia tak keluar daripada, dia bukan dikira kalamun nas. Kan Nabi kata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas kan. Hadis tersebut, maka ulama kita melihat bahawa nazar itu dia bukan kira kalam, dia ibadat. Seperti mana doa ibadat, Quran ibadat, zikir ibadat, maka nazar juga ibadat, maka sah dibuat dalam semayang. Okey. Ma'adri. Bal yundabu, disunatkan. Wat talaffuzu biha sunnatun, dalam kitab Safinatun Najah. Samalah seperti mana semayang talaffuz sunat, haji pun talaffuz sunat, puasa pun talaffuz sunat. Ini selalu orang tanya, kalau satu orang tu dia bangkit sahur, adakah sahur itu dikira niat, mewakili niat? Wala yujzi'u. Tidak memadai anha anin niyati atas sahur. Semata-mata atas sahur. Dia bangkit sahur tidak dikira niat selagi tak terlintas dalam hati dia nak puasa Ramadan esok. Kalau dia kata dia nak puasa esok pun tak boleh. Sebab dalam niat puasa mesti kena highlight kan, mesti ta'yin puasa Ramadan. Jadi orang bangkit sahur mestilah nak puasa esok. Dia tak semestinya. Bukan semua orang macam tu. Memang ada orang dia memang bangun tu memang ada niat langsung. Kita nak bagi tahu perbuatan bersahur bukanlah niat. Kan sahur kan perbuatan. Macam mana boleh jadi mewakili niat pula? Itu dibagi tambah kat sini. Wala yujzi'u an hatta sahur. Tidak berpada daripada niat oleh bersahur. Wa in, gayah dia. Wa in qasada bihi ay bit tasahuri at-taqawi. Walaupun dia masa makan sahur tu dia niat nak bagi kuat. Nak ada kekuatan untuk berpuasa. Okay, dia kan nak puasa. Kenapa kita kata tak sah? Dia mesti kena ada walal imtina' min tanawuli muftir. Walal imtina' tu atah mana? Wa in qasada bihi at-taqawiyya ma'tuf 'ala tasahur wala yujzi'u anha al-imtina'u. Di atas situ. Imtina'u atah kepada tasahur. Ataupun dia tak nak
makan benda-benda yang maksudnya dia nak dekat subuh ni, dia dalam hati dia, tak naklah makan ni sebab nanti batal puasa. Dia ada perasaan tu. Perasaan tu tak cukup mewakili niat, tak cukup. Dia kata malam, selagi mana lam yakhtur, selagi mana tak terlintas di dalam benak fikiran dia as-saumu, berpuasa. Dengan sifat yang wajib dia ta'arrud baginya, nya apa? Allati bisifati allati yajibu ta'arrud laha. Kenapa lahu pula? Laha kan? Ni siapa jual kitab ni? Ada gambar tangan pula. Laha. Lahu pula. Laha. Ha kembali kepada sifat. Selagi mana tidak terlintas di benak fikirannya berpuasa, untuk berpuasa dengan sifat-sifat yang dia wajib ta'arud dalam niat. So nanti kita akan belajar dalam niat ni apa yang kena masukkan. Dia dalam niat puasa ni, kan kita ada 3 elemen niat. Qasad, ta'arud, ta'yin. Dalam niat puasa ni hanya wajib qasad dan juga ta'yin sahaja. Ta'arud tak wajib. Ta'arud tu maksudnya menyatakan fardu, tak wajib. Puasa Ramadan lah. Maksudnya, kalau puasa kan, nawaitu sauma. Qadim pun tak wajib orang kata. Sauma Ramadan. Maksudnya esok hari lah. Dia niat malam esok dia nak puasa Ramadan. Dia tak wajib nawaitu sauma fardi. Tak wajib. Itu kita akan baca esok, InsyaAllah. Apakah yang wajib dalam niat. Tetapi secara pasti sahur, 2 perkara disebut tadi. Tidaklah bangkit sahur dan tidaklah ada perasaan enggan makan benda yang batal puasa kerana takut subuh. Dia tak nak makan tu sebab takut subuh ni. Takut subuh apa? Sebab apa takut subuh? Sebab takut nanti batal puasa lah. Mungkin sekali imbas kita kata okey lah tu. Tak. Selagi dia tak ada dalam fikiran dia puasa Ramadan. Kalau dia kata esok aku nak puasa pun tak boleh. Esok aku nak puasa Ramadan. Kena takyinkan, maka barulah sah. Tapi fardu tak perlu sebab mana ada puasa Ramadan sunat. Kan kita belajar yang wajib bezakan fardu dan sunat. Kalau dia memang ada fardu dan sunat. Kalau dia memang fardu, apa nak bagi tahu dia? Saja aku semayang duha, bas. Tak boleh sunat duha. So duha ni sunat aja. Kan? Tapi kalau semayang zuhur kena sebut fardu zuhur sebab dia ada sunat zuhur. Betul tak? Sebab tu kalau satu orang tu dia semayang, saja aku semayang qabliyah zuhur, dia tak perlu kata sunat qabliyah. Tapi kalau dia kata saja aku semayang sunat zuhur, kena sebutlah sunat. Kalau tak, dia jadi saja aku semayang zuhur. Zuhur apa? Sunat ke? Fardu. Jadi itu yang kita belajar dalam perkara ni. Wallahu a'lam bissawab. Moga sebelum habis kuarantin ni, habislah ni puasa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Kalau yang dia tak sebut dalam niat dia Ramadan, dia tak terlintas dalam niat dia Ramadan, tapi dia memang tabadul zihin dia dalam bulan puasa, sah niat. Dan kalau orang tanya, dia tak sebut dalam niat dia, memang dia tak terlintas Ramadan, tapi memang dia sedar lah bulan tu bulan Ramadan. Macam mana? Kalau memang ada khutur bibal bahawasanya itu puasa Ramadan, mesti kena ada. Tak kisahlah secara rasmi, tapi lintasan tu ada, dia memaksudkan puasa bulan Ramadan, bukan semata-mata puasa. Mesti ada keinginan untuk yang Ramadan tu. Kalau tak sah. Berdasarkan tadi lah, ibarat tu malam yakhtur bibalihi apa? Dia bukan hanya niat nak puasa je, tapi puasa dengan sifat-sifat yang dia wajib ta'arud, wajib nyatakan dalam niat. Antaranya Ramadan. Faham? Okey. Ada soalan lain? Tak ada.
Kalau sahaja aku puasa apa tu? Nampak. Bawah sikit. Ustaz, kalau apa tu? Kalau niat sebelum subuh, adakah kita nak niat esok hari atau macam mana? Ada satu orang dulu saya duduk balah dengan dia. Dia kata, ini semua Freemason juga. Geng Freemason. Dia kata, tengok kita dia dirosakkan niat puasa kita. Dia ajar nawaitu sauma ghadin. Kita niatkan malam lepas tarawih misalnya. Sedangkan malam masuk daripada maghrib. Jadi sebenarnya esok tu maksudnya contohnya kan ni malam ni kan. Bila kata ghadin bukan pagi esok. Jadi dalam niat tu dah salah. Kan? Sebab dia kata kerana niat ini adalah berasaskan takwim Eropah yang menjadikan malam itu bermula daripada pukul 12. Maksudnya esok tu bermula daripada pukul 12. Jadi selagi belum pukul 12 kira esok lah. Jadi nawaitu saumah ghadin. Saja aku berpuasa esok hari. Jadi ghadin ni itu saya jawab. Ghadin ni dia sebenarnya dia berdasarkan hadis tu. Hadis sahabat memberitahu nampak anak bulan. Maka Nabi sebut esok puasa dengan perkataan ghad. Kan? Esok tu merujuk pada siang esok lah. Kan? Jadi ghad ni, ams, ghad dalam bahasa Arab, dia banyak itlaq. Kan? Kalaupun kita sebut esok, memang kita masukkan siang esok. Kalau kita guna perkataan esok tu. Tapi kalau orang tu kata saja aku puasa kemarin kerana Allah Ta'ala. Tapi dia telah beriktikad kemarin tu maksudnya sah juga. Kan? Masalahnya. Memang sah. Maksud dia kemarin tu adalah esok. Dia memang niat macam tu. Sah. Kan niat. Jadi jawapan dia yang paling utuh sekali adalah memang dalam hadis tu Nabi gunakan kata ghad merujuk kepada puasa pagi esok. Pagi. Jadi penggunaan saja aku berpuasa esok hari. Kalau kita sebut esok hari pun, memang maksud kita siang lah. Kan? Maka itu sudah memadai dalam niat. Bahkan lafaz nawaitu sauma ghadin tu, sebiji macam tak ada hadis pun. Kan? Itu memang kaedah dalam niat ibadat. Kan benda itu ulama telah buat sirah niat itu berdasarkan hadis umum. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa niat apa, jadilah untuk. Jadi benda tu sebenarnya tak ada iskal. Tadi apa soalan tadi ya? Tak ada ya? Soalan tu dia kata apa? Pagi ya. Apa? Niat esok. Saja aku berpuasa esok hari. Selagi mana esok itu dia masukkan siang, maka sah. Kan? Sebab dalam kitab dia tak disebut kalau waktu Zahur niat saja nawaitu sauma nahar ke. Tak ada kan? Semua guna perkataan ghad. Ghad tu menunjukkan lepas subuh. Lagi apa? Dalam kes saksi, tarik kesaksian akan dikira lazim sahaja walau diyakini tak cukup bulan atau macam mana? Dia kan tadi kita dah sebut kalau saksi kalaulah hakim dia keluarkan keputusan, kalau satu orang dia memang iktiqad hakim ni fasik ataupun tahawur, ulama kata tahawur, dia jenis caca marba je, ikut dan dia je, ataupun salah, maka pada ketika itu dia tak wajib puasa. Orang tu dia tak wajib puasa. Sebab arahan itu memanglah arahan, tapi mesti ada mustanad yang sahih. Kan? Mesti ada mustanad yang sahih. Bukan asalkan dia arah maka wajib kita. Jadi kalau kita sembahyang Jumaat, contohnya kalau kita sembahyang tadi, contoh kalau berdosa ke? Tak berdosa. Bukan? Tidak berdosa. Jadi kalaulah dia tarik saksi dan memang ada pengesahan falak bahawasanya memang tak logik boleh nampak anak bulan, lagilah kuat dia punya tolakan tadi. Kan tadi sebut kalau dia bagi saksi dan dia tak tarik pun,
Tapi ada pengesahan yang qat'i yang menunjukkan tak boleh nampak anak bulan pun ditolak kan. Ni kalau ditarik balik kan, ditarik balik penyaksian dia, maka lebih aula lagi tidak terpakai dia punya penyaksian dia. Okey. Apa dia? Saya nak tanya bukan tentang puasa tapi tentang solat. Boleh ke imam baca doa tolak bala selepas imam sebut amin sebelum baca surah? Dan dia baca doa tolak bala itu dengan kuat. Tak. Tak boleh. Tak. Boleh dengan makna tak batal. Tak batal lah. Kalau dia baca tak batal. Tapi bukan itu tempat dia. Kalau nak baca doa, dia punya mahal dia adalah masa i'tidal. Masa i'tidal. Faham? Kan ulama sebut, kalau satu orang membaca ketika rukuk makruh baca Quran ketika rukuk, sebab mahal rukuk adalah zikir. Mahal qiyam tu sebelum rukuk, mahal dia bacaan. Sebab itu kalau ditanya soalan kan, lepas daripada amin sementara imam nak tunggu makmum baca Fatihah, dia kan diam. Imam nak baca apa? Imam ada dua pilihan. Sama ada di zikir ataupun baca. Yang mana lebih afdal? Yang mana? Baca. Kenapa afdal lebih baca? Sebab itu memang mahal qiraah. Dan satu lagi ulama bahaskan tentang kunut. Adakah kunut dibaca kuat atau baca perlahan? Ada satu qaul baca perlahan. Dia punya elak dia, semua doa dalam sembahyang baca perlahan. Semua. Doa iftitah, doa semua baca perlahan. Maka kiasnya doa kunut adalah doa, baca perlahan juga. Kalau kita pakai kias. Tapi apa yang mengeluarkan kunut daripada kebiasaan? Hadis. Ada hadis yang mensabitkan Nabi baca kuat. So maksudnya apa? Jadi mana-mana bacaan yang tak ada hadis, kembali kepada asal. Baca perlahan. Kalau nak baca pun baca perlahan. Tapi bukan itu tempat baca dia. Kan? Kalau dia nak baca macam kunut nazilah. Baca kunut nazilah. Ataupun dia baca lepas tasyahud. Itu kan waktu untuk doa. Jadi sebab itu kita dah sebut kan, dalam doa khatam Quran, kita baca dalam sembahyang witir, dia baca panjang sejam. Sebenarnya bukan itu tempat dia. Kalau nak baca doa khatam, lepas pergi salam, doa. Waktu kunut witir tu, baca kunut biasa je. Kan? Bukan pergi berdiri berjam-jam. Saya pun tak larat, kan? Kalau syahadah, dia kata imam ni jahil. Jahil, tak tahu. Bukan itu tempat dia. Italah dalam asalnya i'tidal ni rukun qasir. Hanya dibenarkan pada surah-surah yang dibenarkan. Jadi kita pergi lantak baca panjang. Memanglah ada ulama kita sah kan, tapi tak bagus. Baca lepas daripada salam. Okey? Satu lagi lah. Sihat sikit hari ni. Bila waktu bayar fidyah bagi mereka yang tak mampu puasa? Tak mampu puasa setiap hari. Waktu wajib dia setiap hari. Maksudnya waktu mula dia, contohnya ayah dia ni memang apa? Memang tak boleh puasa Ramadan. Dia bayar awal. Bulan Syakban bayar siap lah. Kira ni untuk yang tak. Dia kira betul-betul waktu wajib. Waktu wajib tu bukan waktu hari tu dia kena bayar, bukan maksud macam tu. Waktu telah sabitlah kewajipan. Faham tak? Beza tu. Subutul wujub. Waktu sabit, contohnya ulama bahaskan, bilakah waktu sabitnya kewajipan membayar nafkah kepada isteri? Setiap hari bila terbit je matahari, maka sabitlah kewajipan bayar fidyah, bayar nafkah untuk hari itu. Esok tak wajib lagi. Terbit matahari, sabitlah. Tapi kalau dia tak bayar hari ni, dia bayar esok. Kan? Ataupun dia bayar awal. Itu advance lah, sah. Nafkah lain. Tapi dalam bab ni, fidyah ni ibadat. Dia tak sah kita bayar fidyah sebelum berlaku. Ulama bahaskan bayar dam kan. Dia memang nak buat benda yang kena dam. Dia bayar siap-siap. Tak sah. Kan? Dia tak sah bayar siap-siap. Khususnya kalau puasa. Jadi,
fidyah tu dalam bentuk puasa. Kafarah tu bentuk puasa. Jadi bila hari tu dia tak puasa, hari itulah mula wajib. Jadi dia boleh kumpulkan. Dia boleh kumpulkan, dia bayar di hujung Ramadan. Dia bayar fidyah. Wallahu alam. Satu. Ha. Dia kata kalau sedang solat tarawih, dalam tu niat puasa. Macam mana dengan solat dan macam mana dengan niat tu? Sah. Tak ada apa. Dia tak ada apa. Tak ta'arud. Kalau di tengah berak niat puasa pun sah. Berak sah. dia tengah semayang, niat semayang lain, baru ada kesan kan. Insya salatin ukhra asna as-salah, itu tak boleh. Puasa tak ada apa-apa sebab dia tidak melibatkan action yang lain. Dan ibadat tu pun bukan mula-mula lagi pun. Puasa kan mulanya fajar kan. Jadi dia tak ada apa-apa, ta'arud antara dua perkara tu. Dia niat dalam niat ni akan menjejaskan kalau ta'arud. Faham? Kalau contohnya dia tengah puasa, orang kata apa? Dia tengah puasa qada. Dia niat masukkan puasa lain. Tengoklah puasa lain tu puasa yang boleh disekalikan ke tak boleh kan? Kalau boleh sekali, masuk. Kalau tak boleh sekali, tak masuk kan? Dia niat tu bila? Kalau malam, contohnya dia niat ini puasa qada dan ini puasa nazar. Masa dia niat tu memang gabung. Dua-dua tak sah. Kan? Tapi kalau dia dah siang, dia niat dia malam tadi niat puasa qada. Siang dia niat puasa nazar. Itu menjelaslah. Puasa qada tu mansah kan sebab waktu nak niat dah lalu. Tapi kalau dia puasa qada, lepas tu siang tu dia niat puasa Khamis pula. Sah tak? Hari tu memang hari Khamis. Sah tak? Sah kalau sebelum Zuhur kan. Sebab puasa Khamis dia boleh indiraj. Dia boleh apa? Tadakhul dengan benda lain kan. Dia boleh masuk dengan benda lain. Satu lagi lah. Satu lagi apa? Ni bayar fidyah pakai duit sah tak? Mazhab Syafi'i tak sah. Kalau mazhab Syafi'i tak sah. Yang bayar pakai duit tu taklid mazhab lain. Qimah. Bayar zakat fitrah sama. Kalau tanya mazhab Syafi'i tak sah. Bayar zakat fitrah menggunakan duit. Tak sah. Dia mesti menggunakan qutul balad, beras. Jadi yang diamalkan tempat kita atas dasar perintah waliul amri, berdasarkan taklid mazhab Maliki ke mazhab Hanafi ke, maka jadi sah di segi itulah. Faham? Wallahu a'lam bishawab. Macam orang tanya kan, dia kan kaedahnya orang yang wajib Jumaat tak habis lagi, tak wati Jumaat ni. Orang yang wajib Jumaat, kalau dia sembahyang Zuhur tak sah kan. Banyak ditanya waktu sekarang ni lah. Macam mana kalau sekarang ni, situasi sekarang, dia bilakah dia kalau sembahyang Zuhur tak sah? Dia tak sah sembahyang Zuhur kalau selagi mana ada kemungkinan boleh sembahyang Jumaat kan. Jadi kalau sembahyang Jumaat kat masjid semua dah habis, lepas tu baru dia sembahyang Zuhur, sahlah sembahyang Zuhur dia. Tapi kalau dia sembahyang Zuhur awal waktu sedangkan dia masih dalam kategori orang yang wajib sembahyang Jumaat, maka sembahyang Zuhur dia tak sah kan. Sebab untuk dia pada waktu itu bukan Zuhur, Jumaat. Tapi dalam situasi sekarang, ada imkan tak? Okey, kalau dia tunggulah pukul 3, ada imkan tak dia boleh sembahyang Jumaat? Tak ada. Tak ada imkan. Memang tak ada imkan langsung. Imkan macam mana? Bagi tahu. Polis semua kat luar tu. Buat siapa sembahyang Jumaat? Jadi kalau dia sembahyang awal pun sah. Faham? Berdosa tak? Tak berdosa lah. Dia dikira apa? Mukrah. Dipaksa. Kalau tanya saya lah, bagi kita belum sampai tahap untuk gugurkan Jumaat di semua tempat kan. Semua tempat secara pukal. Sebenarnya lah masih boleh diejar kan. Maksud dibuat saringan ke apa. Tapi usaha dibuat, tak apa, kita jalan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
Finish.